أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur kita ke atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita semuanya hinggalah ke petang yang penuh barakah ini. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamahu minna mutaqabbala. Ya Allah, sejahterakanlah kami sehingga datangnya Ramadan, dan sejahterakanlah Ramadan bagi kami, dan terimalah dari kami ibadat pada bulan yang mulia ini. Muslimin, muslimat, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang sangat besar di antara bulan-bulan yang lain, di mana semua amal yang dilakukan pada bulan ini akan mendapat balasan yang banyak dan lebih baik berganda-ganda. Oleh itu, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyakkan amal kebajikan dan meninggalkan segala kemaksiatan di bulan yang mulia ini. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi." Yang bermaksud, barang sesiapa yang menghidupkan dan beribadah di bulan Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu yang dilakukan sebelum ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, hari ini dah masuk hari yang ke-19 Ramadan, dan hari ini saya akan memberi tazkirah secara online di Facebook Persatuan Ulama Malaysia. Dan tajuk tazkirah saya pada petang ini ialah meraih takwa Ramadan, iaitu bagaimana kita mendapat takwa, supaya dengan berpuasa ia akan mendidik kita menjadi insan yang bertakwa. Dan apakah cara-cara atau langkah untuk kita mendapat takwa? InsyaAllah, untuk kita memenuhi objektif difardukan ibadah puasa kepada kita dan juga kepada umat-umat yang terdahulu sebelum ini, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang sentiasa kita dengar di bulan yang mulia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu mendapat takwa, agar kamu menjadi insan yang bertakwa. Persoalannya sekarang, setelah kita menjalani 19 hari ibadah Ramadan, adakah kita ini termasuk dalam golongan orang yang bertakwa yang dimasukkan dalam ayat Quran yang dibacakan tadi? Jadi sama-samalah kita fahami apa yang dimasukkan dengan takwa. Takwa menurut bahasa bererti memelihara diri dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya.
Dan menurut istilah pula, takwa ialah melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya dan menjaga diri agar terhindar dari api neraka dan murka Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas pula mendefinisikan takwa sebagai takut berbuat syirik kepada Allah dan selalu mengerjakan ketaatan kepadanya. Manakala Imam Qurtubi pula mengatakan orang yang bertakwa itu adalah orang yang apabila berkata kerana Allah, dan apabila berbuat dan beramal kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa dapat disimpulkan di sini adalah menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada seksaannya dan memelihara diri kita daripada melakukan maksiat yang mengakibatkan pembalasan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, orang yang bertakwa akan sentiasa berhati-hati dan berjaga-jaga dalam tindak tanduk dan amalan harian mereka. Moga-moga dengan memahami pengertian takwa ini, kita menjadi orang yang sentiasa takut dan berjaga-jaga dalam amalan harian kita demi mendekatkan diri kita kepada pencipta Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi sekarang ini, apakah langkah-langkah untuk kita meraih takwa sempurna bulan yang mulia ini? Di sini saya ingin menyatakan 4 cara untuk meraih takwa di bulan yang mulia ini, iaitu dengan pertama, bertaubat dan beristighfar selalu. Taubat ialah kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesal atas dosa yang dilakukan dan berazam untuk tidak melakukannya lagi. Manakala istighfar adalah perbuatan memohon ampun kepada Allah dan ianya adalah satu bentuk taubat atau kembalinya seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai seorang hamba, sudah semestilah kita tidak ada tempat lain untuk kembali dan memohon keampunan melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tiada siapa pun yang dapat mengampunkan dosa kita selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Terdapat banyak ataupun pelbagai ungkapan memohon ampun yang diajarkan oleh Allah dan Rasul daripada Al-Quran dan hadis. Ada yang panjang dan ada yang pendek-pendek. Dan lazimnya cukuplah kita menyebut Astaghfirullahalazim, yang bererti aku memohon ampun kepadamu ya Allah. Dan hendaklah diiringi dengan hati yang turut sama mengakui kesalahan dan menyesali dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beristighfar adalah sebuah perbuatan ibadah yang sangat-sangat dituntut dalam Islam. Kita digalakkan untuk beristighfar sebanyak-banyaknya. Para Nabi sentiasa melazimi istighfar dalam kehidupan harian mereka, walaupun mereka adalah golongan yang paling terpelihara. Apatah lagi kita sebagai manusia biasa yang penuh dan dengan dosa seharian. Demikianlah juga Rasulullah SAW mengajar kita untuk sentiasa melazimi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan baginda sendiri sentiasa beristighfar, di mana diriwayatkan dalam sebuah hadis menyebut bahawa dalam sehari baginda SAW beristighfar lebih daripada 70 kali. Dan istighfar yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita untuk kita perbanyakkan, untuk kita lakukan ialah contoh, sebagai contohnya yang dinama Sayyidil Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu
a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam istighfar tersebut yang dibacakan sebentar tadi mengandungi makna yang sangat dalam yang berupa penyataan tauhid dan diikuti dengan pengakuan diri sebagai hamba dan komitmen untuk melaksanakan segala janji terhadap Allah Subhanahu Wa Taala sebaik yang mungkin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu. Kemudian pula diikuti dengan memohon perlindungan kepada Allah, mengakui segala nikmat dan mengakui pula segala dosa. Akhirnya kita memohon keampunan kepada Allah dan menyatakan bahawa sememangnya tidak ada sesiapa pun yang mengampunkan dosa selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah, cantiknya Sayyidul Istighfar ini. Justru itu banyaklah sama-sama kita perbanyakkan amalan beristighfar dengan istighfar yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seharian kita, khususnya di bulan yang mulia ini, agar kita mendapat takwa sempurna bulan Ramadan yang mulia ini. Dan cara ataupun langkah untuk meraih takwa yang kedua ialah dengan sentiasa berdoa dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesungguhnya tujuan kita berdoa ialah supaya kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi kalau kita kerenungkan balik doa yang kita baca dalam Al-Fatihah 17 kali sehari sehari semalam dalam solat 5 waktu kita, menunjukkan bahawa kita memohon keampunan dan berdoa kepada Allah, dan kita mengiktikadkan bahawa Allah lah tempat yang kita mohon segala pertolongan dan hanya Allah lah tempat yang kita sembah. Sebagaimana kita ulangi dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanyalah Engkau Tuhanku tempat kami sembah, dan pada Engkau lah wahai Tuhan tempat kami memohon pertolongan. Jadi di sini banyak kelebihan kita berdoa yang kita dapat perolehi. Pertamanya dapat keluar daripada segala masalah yang kita hadapi, dan ianya memberi ketenangan kepada kita, dan kita merasakan bahawa Allah lah tempat kita memohon segala pertolongan dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Jadi secara tidak langsung doa membuktikan yang kita tidak memohon pertolongan kepada benda lain atau makhluk lain selain kerana hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berkuasa di seluruh alam semesta ini. Oleh itu, di bulan Ramadan yang mulia ini, maka seharusnya atau semestinya kita perbanyakkan doa, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Ramadan ialah bulan pengampunan. Allah membuka seluas-luas pintu ibadah dan memberikan ganjaran keampunan buat dosa-dosa silam kita. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang apakah yang perlu dia lakukan andainya dia bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Apa yang dijawab oleh baginda sallallahu Baginda SAW mengajarkan kepada Sayyidina Aisyah doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya
Engkau Maha Pengampun dan amat suka akan keampunan, maka berikanlah keampunan kepadaku, fa'fu anni. Perhatikan pengertian doa ini. Ia membawa maksud yang jelas bahawa perkara pertama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidatina Aisyah adalah agar memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, amalkanlah doa ini sepanjang bulan Ramadan, khususnya kita di penakhiran Ramadan. InsyaAllah semoga kita semua bertemu dengan Lailatul Qadar yang malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Dan doa ini sendiri diucapkan oleh baginda Nabi SAW dalam usaha kita memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana sentiasalah lidah kita dibasahi dengan doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan cara yang seterusnya untuk meraih takwa di bulan Ramadan ini ialah dengan perbanyakkan solat sunat. Nabi Muhammad SAW sangat mementingkan dan menjaga solat sunat baginda, terutamanya sunat-sunat muakkad atau yang rawatib yang muakkad, di mana Nabi SAW bersabda, 2 rakaat untuk subuh, 2 rakaat sunat subuh lebih aku sukai daripada seisi dunia. Hadis diriwayat Muslim. Jadi di sini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad SAW sentiasa menjaga solat-solat sunat rawatib, khususnya sunat rawatib muakkad, dan menyatakan bahawa 2 rakaat solat sunat subuh, solat sunat sebelum subuh lebih baik, lebih disukai baginda daripada seisi dunia, seluruh isi dunia yang kita sentiasa raih kehidupan dunia ini. Tetapi kalau kita menunaikan hanya 2 rakaat solat sunat sebelum subuh, ianya adalah lebih baik daripada seluruh isi sebagaimana dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sempurna bulan Ramadan yang mulia ini untuk kita mendapat ataupun meraih takwa, takut kepada Allah dan sentiasa mengingati Allah. Marilah kita sama-sama menunaikan solat sunat rawatib, khususnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah radhiyallahu anha yang menjelaskan terdapat 12 rakaat solat rawatib sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulli yawmin isnata asyarata rak'atan tatawu'an ghairu faridatan illa banallahu lahu baitan fil jannah. Yang bermaksud, tidaklah seseorang hamba muslim mengerjakan solat kerana Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari 12 rakaat sebagai solat tatawwu ataupun sunat dan bukan fardu, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya sebuah rumah di syurga. Masya Allah. Kalau di dunia ini bukan senang kita untuk memiliki sebuah mahligai ataupun rumah, tetapi dengan menunaikan 12 sunat rawatib, kita dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW diberi ganjaran sebuah mahligai di syurga nanti. Jadi sama-samalah kita sempurnakan 12 rakaat rawatib ini sempurna bulan Ramadan yang mulia ini agar kita mendapat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Ummu Habibah radhiyallahu anha apabila dia mendengar hadis ini, daripada itu dia tak pernah tinggal menunaikan solat sunat rawatib 12 rakaat ini. Jadi 12 rakaat yang dimasukkan hadis ini ialah yang mana dijelaskan dalam hadis yang lain mengatakan 12 rakaat itu ialah 2 rakaat sebelum subuh,
4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas solat maghrib dan 2 rakaat selepas solat isyak. Jadi 12 semuanya, 2, 4, 2, 2, 6, 12 rakaat. Jadi kalau kita nak cantikkan lagi lah mahligai kita, nak hias dengan perhiasan yang lagi cantik, maka eloklah kita tambahkan solat-solat rawatib lain dengan membanyakkan solat duha, solat tahajud dan witir. Jadi apa-apa solat sunat yang kita ingin hias untuk rumah kita, jadi kita perbanyakkanlah lebih-lebih lagi. Kita mulakan di bulan yang mulia ini. Dan cara untuk meraih takwa yang ketiga ialah yang keempat ialah dengan sabar dalam menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Sabar membawa erti bertahan terhadap sesuatu dugaan atau kejadian dengan tabah serta redha dan menyerahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita seharusnya mempunyai sifat sabar dalam kehidupan seharian kita. Hal ini adalah kerana ianya akan melatih diri kita supaya tabah menangani cabaran dan dugaan kehidupan, lebih-lebih lagi di zaman yang mencabar akhir zaman ini, di mana sabar boleh dikategorikan kepada 3 bahagian, iaitu sabar dalam menjalani ibadah, sabar terhadap dugaan dan bencana yang menimpa, dan juga sabar dalam menghadapi maksiat. Jadi di sini dalam melakukan ibadah, kita hendaklah sentiasa tekun menjalankan perintah Allah dengan seikhlasnya dan sabar melakukan ibadah. Dan kerana dalam melakukan ibadah ataupun melakukan amal-amal yang baik, kita pun juga diuji. Contohnya, kalau kita ingin mendengar ceramah, kita buka telefon kita, sebelum kita ikuti page ataupun online ceramah tu, macam-macam iklan yang kita dapat daripada telefon kita, Facebook dan sebagainya. Kalau kita tidak sabar, kita terpengaruh dengan segala iklan dan segala macam godaan dan dugaan sebelum kita mendengar apa-apa ilmu yang hendak kita pelajari melalui online dan sebagainya. Begitu juga dengan sabar dalam menghadapi ujian kehidupan seharian kita. Sebenarnya setiap dugaan dan bencana yang Allah timpakan atau Allah berikan kepada kita adalah hikmah. Ada hikmah dan pengajarannya. Oleh itu hendaklah kita banyak-banyak bersabar terhadap dugaan yang diberikan. Memang untuk bersabar ia memerlukan latihan dan pengorbanan serta keredaan. Kerana memperkatakan sabar itu amat senang, tapi mempraktiskan dan bersabar dan dugaan ia merupakan satu perjuangan. Tapi kalau kita benar-benar ikhlas, sabar dan kembali kepada Allah, kita akan merasa kemanisan di atas kesabaran yang kita lakukan. InsyaAllah, semoga kita bersama-sama orang yang minas sabirin, insyaAllah. Dan seterusnya bersabar dalam terhadap maksiat yang seperti diperkatakan, yang bermaksud berusaha menahan diri pada melakukan maksiat serta perbuatan jahat. Kita perlulah sabar serta menahan diri agar tidak terjebak dengan godaan syaitan yang sentiasa mahu melihat manusia mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi kita berada di zaman akhir kehidupan ini, di akhir zaman, banyak sekali godaan-godaan yang cabaran yang perlu kita hadapi dengan penuh kesabaran. Yang jelasnya
Kalau kita ingin melakukan kebaikan juga, kita melakukan kesabaran. Dan kadang-kala kesabaran untuk melakukan kebaikan lebih banyak daripada kesabaran untuk melakukan maksiat. Jadi perlunya kesabaran supaya kita sentiasa menjaga diri pada melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dan kita sabar menghadapi segala ujian kehidupan, kerana hidup di dunia ini adalah sementara dan kejayaan bagi mereka yang bersabar di akhirat nanti, insya-Allah. Jadi di sini saya rasa cukuplah peringatan buat kita bersama. Persoalannya, adakah selepas 19 hari kita menjalani latihan puasa di bulan Ramadan ini, adakah kita merasa sedikit ketakutan, atau kita rasa kita sudah takarrub atau mendekati Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta kita, untuk menjadi ataupun berada di golongan orang yang bertakwa sebagaimana objektif puasa yang diwajibkan ke atas kita, la'allakum tattaqun. Jadi moga-moga kita sama-sama doakan semoga Ramadan kali ini yang terbaik buat kita, dan kita dapat bertemu dengan Lailatul Qadar, dan sama-sama kita doakan semoga kita ini digolongkan dalam golongan orang yang bertakwa selepas menjalani madrasah Ramadan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.